Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya daripada kelas 4 Akasia ini bercerita yang bertajuk Berkat Kesabaran. Teratak kayu peninggalan Wan Mila terletak tidak jauh daripada rumah Nuri. Seminggu sekali ibu akan membersihkannya. Seperti biasa, Nuri menolong ibu menyapu daun-daun kering yang berseliarakan. Dia terpandang kawasan tanah lapang di hujung halaman. Kenangan bersama Wan Mila menjelma di ingatan. Dahulu pernah ada kebun sayur di situ. Selain sayur kampung, Wan Mila menanam pokok-pokok gulaman. Walaupun sudah lanjut usia, Wan Mila tidak gemar duduk-duduk saja. Katanya aktiviti bercucuk tanam boleh mengeluarkan peluh selain ia dapat menjimatkan belanja dapur. Apabila tanam sendiri, tiada penggunaan baja kimia dan racun perosak. Sayurnya lebih sedap dan selamat dimakan. Badan menjadi sihat dan awet muda. Macam Wan Mila. Nampak muda kan? Begitulah sifat Wan Mila, kesayangan Nurin. Sambil bercerita, dia akan menyalakan ansu jenaka. Sewaktu kecil, Nurin tidak gemar makan sayur. Bagi Nurin, rasa sayur itu pahit dan tidak sedap. Jenuh dipuji ibu, namun dia tetap berdegil. Suatu hari, Wan Mila bertandang ke rumah. Dia membawa gulai lemak pucuk ubi. Pada mulanya, Nurin enggan menjamah masakan itu. Wan Mila memujuk dan terus memujuk. Nurin pun bersetuju untuk mencuba sedikit. Wah, rasanya sungguh sedap. Sejak itu, Nurin mula menyukai sayur, terutamanya sayur yang dimasak oleh Wan Mila. Menurut Wan Mila, sayur kampung boleh dipelbagaikan cara penyediaannya. Selain gulai, enak juga dibuat kerabu, digoreng atau dicelup begitu sahaja. Salah satu masakan yang menjadi kegemaran Nurin adalah kacang panjang goreng bersama udang. Setiap kali dia makan di rumah Wan Mila, menu itu memang wajib. Ibu, kalau Nurin hendak berkebun, boleh tak? Di tepi rumah kita ada tanah lapang. Nurin teringin untuk menanam pokok panjang, kacang panjang. Tentu sedap kalau digoreng bersama udang segar macam Wan Mila selalu buat dahulu. Ibu terkejut sebaik mendengar hasrat Nurin. Sangkanya Nurin hanya bergurau. Namun apabila melihat kesungguhan yang ditunjukkan, ibu bersetuju. Esok kita ke bandar untuk membeli biji benih. Kita berkebun bersama-sama. Nurin boleh tanam kacang panjang, ibu pula tanam terung dan cili. Tapi Nurin kena janji, lakukan bersungguh-sungguh. Pokok memerlukan penjagaan rapi. Mesti disiram dan dibajar. Barulah subur dan hasilnya baik. Nurin berjanji. Ibu, Wan Mila selalu berpesan berbuat baik sama makhluk Tuhan, termasuklah haiwan dan tumbuhan. Balasan yang baik juga akan terima pada kemudian hari. Ibu tersenyum. Nampaknya pesanan arwah Wan Mila meresah jauh dalam jiwa Nurin. Petang keesokan harinya, bermula projek kebun sayur mereka. Ibu meminta pertolongan ayah untuk membuat batas. Sebagai permulaan, sebanyak 2 batas disediakan. Mana cukup, Nurin tidak berpuas hati. Nurin baru belajar menanam pokok, cukuplah 2 batas dahulu. Kalau berhasil, kita tambah lagi. Ayah memberi penjelasan. Ayah mengesap peluh dengan selit bola kecil. Dia mengurut pinggang yang lenguh. Seingatnya, sudah lama dia tidak memegang cangkul. Bersenam juga jarang, dek, kerana terlalu sibuk dengan tugas di pejabat. Baru berkebun sedikit, badan sudah sakit-sakit. Betul kata ayah, kita buat sekadar yang termampu dahulu. Tiada guna punya kebun yang luas, tapi tidak terjaga. Ibu menambah. Nurin menganggukkan kepala tanda faham. Selesai menyemai biji benih kacang panjang, dia terus menyiramnya. Ibu pula menyemai biji benih terung dan cili di tempat semai khas. Kata ibu, sesudah bercambah dan anak pokok besar sedikit,
barulah disediakan batas, kemudian anak-anak pokok akan dipindahkan ke batas tersebut. Kaedah itu sama seperti yang diperhatikan oleh Wan Miller. Setelah beberapa hari, biji benih kacang panjang mulai bercambah. Langkah fikirannya murid tak kala melihat anak pokok yang menghijau itu. Sebatang kayu dipacok oleh ibu supaya anak pokok dapat memanjat dan melilit. Setiap pagi sebelum ke sekolah, dia akan menjenguk kebun dahulu. Malangnya, pada satu hari pagi, Nuri mendapati anak pokok kacang panjang yang baru melilit kayu itu. Tiada. Ke mana hilangnya anak pokok aku? Dia terkejut lalu bergegas memberitahu ayah dan ibu. Setelah diteliti, mereka menemui beberapa ekor siput babi di sekitar batas. Rupa-rupanya anak-anak pokok kacang panjang telah dimakan oleh siput tersebut. Janganlah sedih, Nurin. Petang nanti kita semai semula biar ayah kutip dan buang jauh-jauh supaya siput dan tidak menyerang kebun kita lagi. Ayah memujuk. Sudah nasib anak pokok kacang panjang menjadi habuan siput sebelum sempat membesar. Pada sebelah petang, mereka menyemai biji benih yang baharu. Ayah terus memberi galakan sementara ibu menasihati Nurin agar tidak cepat mengalah. Selepas beberapa minggu, biji benih mula bercambah. Nurin sangat seronok melihat anak-anak pokok kacang panjang membesar dan berpaut pada kayu. Mulahan usahanya kali ini membuat hasil. Namun, harapan Nurin berkecil sekali lagi. Pulang dari sekolah, Nurin mendapati anak pokok kacang panjang habis musnah. Banyak yang patah, ada yang tercabut di sekitar batas penuh dengan bekas cakaran. Nurin menceritakan hal itu kepada ibu sambil menangis. Kata ibu, bekas-bekas cakaran itu pasti milik ibu ayam bersama 9 ekor anak ayam yang baru menetas semalam. Ibunya meminta maaf kerana tidak menyadarinya. Jadi kita kena semua biji benih ini lagi sekali lah ya. Menampaknya begitulah. Sabar Nurin, jangan berputus asa. Nanti ibu suruh ayah dirikan pagar di sekeliling kebun kita. Petang itu, mereka menyemai biji benih buat kali ketiga. Setelah selesai, ayah pun membuat pagar untuk melindungi kebun. Percubaan kali ketiga mereka pasti berhasil. Nurin senang hati melihat pokok kacang hidup subur merimbun. Anak pokok terong dan cili juga mudah dipindah ke batas yang baharu. Kebun menjadi luas dan ada 6 batas semuanya. Tidak lama selepas itu muncullah kuntum bunga. Nurin bertambah gembira. Sayangnya 2 hari kemudian bunga-bunga tersebut gugur. Dia berasa sangat hampa. Pokok yang baru belajar berbuah memang begitu. Belum tentu bunganya lekat dan menjadi putih. Terang ibu. Jangan risau. Esok lusa pasti keluar bunga yang lain pula. Ayah mencelah. Memang betul kata ketua ibu bapanya. Selang 2 hari kuntum bunga baru muncul. Hari demi hari bunga semakin lebat. Sebaiknya dan gugur. Muncullah putih. Dari putih bertukar pula menjadi kacang yang segar. Berkat usaha dan kesabaran, akhirnya Nurin berjaya. Kacang panjang, terong dan cili sudah boleh dipetik. Nanti kita tanam sayur lain pula. Contohnya sawi, bayam, tomato dan banyak lagi. Cadang Nurin. Molek juga cadangan itu. Tidak perlu membeli sayur di pasar lagi. Ibu bersetuju. Selebihnya kita sedekah pada Pak Lodeh, Majah dan jiran tetangga yang lain. Makan dapat, pahala pun dapat. Sambung ayah pula. Ketiga beranak itu ketawa sambil menjinjing pulang hasil tanaman mereka. Sekian, wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.